agama ni dia punya topik yang besar dalam agama ni. Selalu kita sembahyang Jumaat, kita dengar khatib kata, bukan rukun pun, tapi oleh kerana sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, dia kata, dan ramai orang ikut, kata, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil dan kesian. Ihsan ni maksud kita bagi lebih daripada dia yang patut. Saya suka buat contoh. Macam Allah, itu perintah Allah dalam agama. Semua adil dan ihsan. Saya selalu buat contoh bila kuliah. Saya kata macam suami lah. Kalau baca atas kertas punya hukum, suami wajib bagi makan isteri seperti mana orang lain makan. Kan? Wajib bagi pakaian pada isteri seperti mana orang pakai. Yang selayak untuk dia lah. Wajib bagi perlindungan pada isteri, rumah, tempat tinggal seperti mana orang sepertinya tinggal lah. Yang dia mampu lah. Itu adil lah kalau dia buat. Ada tempat tinggal, ada rumah. Tapi kalau isteri kata, abang, ingat malam ni nak pergi makan ikan bakar. Masalah ikan bakar ni tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Boleh kata itu. So dia tak dapat lah makan ikan bakar. Sebab dia kata, masa aku belajar kursus kahwin dulu, tak ada senarai ni. Abang tahun ni baju raya nak beli 3 helai. Oh, tak boleh. Kewajipan menyediakan pakaian yang selayaknya saja. Lebih pada 2 helai aku tak boleh. Kalau bagi makan macam biasa, adil. Tapi kalau bagi lebih, walaupun tak termasuklah adil tu, ihsan. Agama memerintahkan adil dan ihsan. Di atas adil dan ihsan ni, kita lihat Nabi berinteraksi dengan sama Muslim dan non-Muslim. Satu jenazah lalu, macam hadis lalu kita baca dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bangun. Orang kata, ya Rasulullah, innahu Yahudi. Ya Rasulullah, tu Yahudi. Kan, ingat macam Nabi bangun macam hormat lah kan. Nabi kata, alaysat nafsan, takkah dia juga nyawa, jiwa, manusia juga. So, bagi respect lah kat dia. So, kalau orang tanya kita, itu Nabi punya interaksi, maksud Nabi bagi respect lah, tak apalah, dia Yahudi, cerita dia dengan Tuhan lah. Tapi sebagai kemanusiaan ni, dia lalu, alaysat nafsan, nyawa, you bagi respect lah. So, tak payahlah kata, boleh tak saya balik, mak saya mati, saya pergi hormat jenazah mak saya. Tak adalah you pergi minta kat jenazah tu, tapi you hormat lah. Show your respect. Kan? Accordingly kepada kita punya kepercayaan lah. Tak adalah buat benda-benda yang ritual, ibadat. Tunjuk respect. Pergi angkat dia, tolong dia, bawa jenazah dia. Kalau itu yang mereka perlu, ke mana mereka, buat semua. Selagi mana kita tak buat ritual, show your respect. Itu akan melunakkan hati mereka pada agama. Tapi yang mana salah, kita tak buatlah benda-benda yang menyanggahi. Kan? Kita pula pergi tolong bakar, kata Islam tak bakar. Tapi you dah pergi ke tempat tu, saya berdiri hormat dia. This is your religion. Maksudnya ini ada keluasan dalam agama. Bukan saja kita, sahabat-sahabat Nabi pun, tambah sahabat Nabi, dulu mereka Muslim, bukan Muslim, mereka masuk Islam di Mekah, kena bully pula, kena hentam dengan orang Mekah, teruk kan. Kadang-kadang bila mereka tengok orang kafir susah, mereka nak bagi bantuan, dia rasa macam hati dia, bagi kat kafir tak dapat pahala. Dia rasa, sahabat sendiri rasa, bagi kat kafir tak dapat pahala. Tapi Quran dalam surah Baqarah kata apa? Laisa alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Allah kata bukan kerja kau bagi hidayah.
Allah bagi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Apa saja kebaikan yang kau belanjakan, benda yang baik, pahalanya dapat pada dirimu sendiri. Kamu tak memberikannya, melainkan mengharapkan keredaan Allah. Apa saja yang kamu berikan daripada kebaikan, dibalas kamu dan kamu tidak dizalimi. So, kalau kita tengok orang bukan Islam, mak bapak kita, pakcik kita, minta tolong dulu, kita tak tolong dia, susah. Pas masuk Islam, dia rasa macam, tolong tak tahu, dia kabir. Allah tahu ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kamu bagi, kamu dapat pahala. Luasnya skop rahmat Tuhan. Adil dan ihsan. Adil dan ihsan. Sebab itu kita dipilih ni, kita luas sikit. Tak apalah, nanti kita siapa dipilih ni macam fatwa. Dipilih ni kita zakat boleh diberi kepada non-Muslim. Jika kita melihat ada keperluan untuk berbuat demikian, terutama mereka yang susah dan seumpamanya, di bawah mu'allafatul qulub, mereka yang dijinakkan. Kita nak they think positive towards this religion. Dia berfikir positif terhadap agama ni. Sebab tu jangan, kalau majlis maib situ kita tengok ada juga yang non-Muslim datang ambil duit zakat. Sekarang dulu orang komplain, habislah duit zakat boleh bagi kat ni. Come on lah, yang kendalikan zakat kita. Kalau kita pergi ke hospital, kita tengok sekatil ni non-Muslim, kita bagi kat dia. Sebelah tu bukan Muslim, kita tengok, oh itu dia punya majlis agama Islam bagi dia, saya dia tak bagilah, saya bukan Muslim. Bagus ke? Tak bagus. Kita bagi kat dia, kita bagi tahu ini daripada Muslim punya zakat. Kita tahu, oh dia kata tak boleh, dalam mazhab Syafi'i tak boleh bagi. Kita tahu lah mazhab Syafi'i tak boleh bagi. Macam saya kata tadi, tapi ada angle yang disebut oleh mazhab lain, boleh bagi. Itu satu ijtihad. Macam dalam mazhab Syafi'i, tak boleh bagi kepada, kalau korban atau akikah, bagi kepada non-Muslim makan. Tak apalah, itu satu pandangan. Kerana dia kata ini berkaitan dengan ibadah. Non-Muslim, mereka tak ada kaitan, bukan ahli ibadah. Mereka tak ada boleh makan. Tapi tak apalah kalau cerita kat saya yang mak saya Muslim, semua Muslim. Tapi kalau satu orang, mak dia duduk dengan dia, anak dia masuk Islam, dia dengan isteri dia Islam, mak dia bukan Islam, datang rumah dia, buat akikah sembelih kambing. Bagi makan semua orang yang datang, bagi tahu mak dia, mak jangan makan, mak bukan Islam. Boleh buat macam tu? Apa perasaan dia? Come on lah, you tengoklah fiqh yang luas. Mazhab ini banyak. Bukan hanya Imam Syafi'i dihormati, disanjungi, tapi itu satu sekolah pemikiran. Banyak lagi sekolah pemikiran fiqh yang lain. Sebab tu perlunya fiqh mu'allaf ini jangan fanatik. Di dalam Malaysia sendiri boleh pula amal banyak juga. Tu kita bayar zakat fitrah pakai duit tu, itu bukan qaul asal mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi yang kata itu, kemudian mutaakhir Syafi'i ada mengambil pandangan itu. Boleh pula. Maka sebab itu keluasan di dalam fiqh ni. Yang penting apa yang kita nak capai. Fiqh ni tujuan dia bukan nak bagi mufti okey ke, ustaz kita okey. Kita nak obey Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kita kena tahu, Allah itu maha bijaksana. 114 surah, 113 kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dia pengasih dan penyayang. Hanya surah Taubah ataupun surah Bara'ah, kerana ia ada isu tentang peperangan, maka dia ayat peperang itu ayat tegas. Tapi dia tak letak kasih Allah itu, banyak nama dia yang lain, tapi dia memilih kasih dan sayang. Dan semua ayatnya kita akan tengok keseluruhannya, apa pun dia menyuruh kita mohon ampun padanya, dan dia menzahirkan kasih. Oh, apa hukum pun akhirnya kasih sayang dia. Ini yang sukar kadang-kadang nak dihadami oleh sebahagian, oleh orang-orang Kristian. Antara Old Testament dan New Testament, kadang-kadang Tuhan di dalam Old Testament itu begitu garang sekali. Banyak yang dihukum. Sebab itu apabila dia seru kepada love dan seumpamanya, dia suka nak quote
kejadian-kejadian kelaknatan dan seumpamanya yang ada di dalam Old Testament. Juga sebahagian dalam New Testament. Agama seimbang. Islam ada semua tu tapi dia mengimbangi. Ada punishment tapi ada keluasan. Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna azabi wa azabul alim. Bagi tahu hamba-hambaku, aku pengasih dan penyayang, dan azabku azab yang pedih. Balance. You follow, you dapat. Tapi kalau you dah buat salah, masih lagi dibuka ruang bagaimana untuk mendapatkan pahala dan keampunan.